Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita teruskan dengan soalan bahagian C. Okey, ni adalah soalan nombor 10. Okey. Soalan nombor 10 adalah soalan eksperimen yang wajib awak jawab. Alright, so soalannya sangat senang, direct sangat. So dalam pernyataan ni ada jawapan untuk soalan A. Okey. So harga pasaran getah dalam bentuk cecair lebih mahal dari getah pepejal. So, seorang pekebun ingin mengekalkan susu getahnya dalam keadaan cecair. Jadi, dia campurkan susu getah ni, latex dengan larutan amonia. So, apakah hipotesis? Hipotesisnya adalah macam biasa, awak buat dalam bentuk jadual macam yang saya ajar tu, dalam bentuk jadual. So, soalan A, hipotesis kat sini. So, apa dia punya jawapan? Right. So, sekarang ni saya hanya conteng di sini. So nanti awak akan transfer masuk dalam table macam ni. So tolong jawab soalan nombor 10 ni, soalan eksperimen ni dalam bentuk jadual supaya lebih nampak kemas dan teratur. Dan awak pun tak akan tinggal dia punya point. Alright. So caranya adalah macam biasa, hipotesis jika MV maka RV. So macam biasa, jika larutan amonia, mana saya ambil larutan amonia di sini, maka susu getah tidak bergumpal. So seterusnya soalan yang kedua, B. Anda dibekalkan dengan latex, asid formik. So asid, larutan amonia, alkali. So ini adalah asid, so ini adalah alkali, dan radas lain. Radas lain yang digunakan dalam eksperimen ini adalah kalau kita tengok kat sini, apa yang tak ada. So kita dah ada asid, dah ada alkali, kita dah ada susu getah. So kita tak ada bika. Tak ada bika, dan kita tak ada rod kaca untuk kacau. Rod kaca sebenarnya tak berfungsi pun sebenarnya. Kalau awak letak bika pun dah memadai sebenarnya. Bika dan rod kaca lah, senang. Bika dan rod kaca. So, biasa saya kata satu ataupun dua bahan radas kan. So radas yang itu adalah bika dan rod kaca. So ini adalah rod kaca. Dan ni adalah bika. So first of all, kita nyatakan tujuan. So macam biasa, tujuan untuk mengkaji hubungan di antara apa? Ambil balik dalam tujuan, dan untuk mengkaji hubungan antara MV dan RV lah. Untuk mengkaji hubungan di antara tindakan asid dan alkali. Tindakan asid dan alkali dengan RV-nya adalah penggumpalan latex. So mengenal pasti pemboleh ubah, ingat kita ada 3 pemboleh ubah, kena buat 3. So MV, RV dan CV. So pemboleh ubah manipulasi adalah bahan asid, asid dan alkali. Lepas tu dia punya responding variable adalah penggumpalan latex atau keadaan latex. Seterusnya constant variable adalah isi padu latex. So ingat, isi padu latex kena samakan untuk kedua-dua bika. Alright. So prosedur dan senarai radas tambahan, salin balik semua ni. Latex, susu dan ni bla bla bla, dan tambah rod kaca dan bika.
Kenapa hilang? Okey, so kita tambah rod kaca dan bika untuk radasan bahan. Tambah rod kaca dan bika. Alright, so sekarang ni kita nak buat prosedur atau kaedah. So macam biasa, alright, prosedur dan kaedah. So dalam table, okey, so dalam table kena buat macam biasa. So prosedur dan kaedah adalah yang keempat. Okey, prosedur dan kaedah. Okey, nombor 1, first of all, sebelum awak buat apa-apa, tolong lukis dulu. So sekarang kita dah ada bika. Okey, kita ada 2 bika, senang. Okey, buat 2 terus. Kita namakan bika tu bika A dan bika B. So dalam bika A, bika B kita letak susu getah. So label. Saya tak tahu ini adalah air ke latex ke apa. Okey, so tulislah latex. So latex. Okey, so berapa ml yang awak nak letak? Tak cantik. Okey. So berapa ml awak nak letak terpulang. So secara logiknya adalah 50 ml. So 50 ml awak letak. Dan kemudian okey, titiskan macam biasa. Titiskan. So bika A kita titis asid. So bika yang ketiga adalah alkali. So berapa ml? So kita letaklah 5 ml. Okey, so 5 ml. So sekarang ni menggunakan rod kaca. So kita kacau. Okey, kacau menggunakan rod kaca. So first kali apa yang perlu awak buat macam biasa, susun radas seperti dalam gambar rajah di atas. Okey, yang kedua, sediakan 2 bika 100 ml ataupun tak yalah. Okey, so kita padam. Terus buat, masukkan. Okey, masukkan 50 ml latex ke dalam bika A dan bika B. Okey, kemudian yang ketiga, so ingat 4 hingga 5 paling maksimum awak punya prosedur. So takkan lebih daripada tu. So kalau dah masuk ke 7 ke 8 tu dia dah mula mengarut. Okey, so kemudian yang kedua adalah titiskan ataupun masukkan. Okey, masukkan 5 ml asid dalam bika A dan alkali. Okey, 5 ml alkali dalam bika B menggunakan penitis ataupun syringe. Bolehlah. Okey, penitis. Okey, kemudian yang keempat, okey, kacau menggunakan rod kaca. Kemudian yang kelima, okey, yang kelima, record dan perhatikan apa yang awak nak perhatikan. Okey, ini adalah RV. So RV adalah kita perhatikan penggumpalan latex. So dah habis. So sekarang ni penjadualan data. Okey, yang kelima kan. So yang kelima adalah penjadualan data. So penjadualan data. So macam biasa saya kata potong 4. Okey, potong 4 macam ni. So kita tengok ni adalah MV. So ni adalah RV. So MV nya adalah bahan. So RV nya adalah keadaan latex. Okey, keadaan latex ataupun nak ambil penggumpalan latex pun boleh. Gumpalan latex, kita ada masalah. Alright. So sekarang ni kita ada 2 bahan. So bahan apa? Asid, alkali. Okey, so ni tak perlu diisi. Okey, untuk ni kita tak perlu isi, kosongkan. Okey, so dapatlah.
markah 10/10. Kalau ikut cara ni memang akan dapat 10/10 markah. Alright. So untuk itu sahaja video soalan nombor 10. So kita akan continue dengan soalan seterusnya. Alright.